wabarakatuh dan salam sejahtera. Baran kita pada hari ini iaitu tajuk terakhir untuk tingkat bab 4 iaitu tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Okey. Di antara tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Datuk Wan Jaafar. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 melibatkan ramai pemimpin tempatan, pihak British, Raja Melayu dan pemimpin UMNO. Di antara pemimpinnya ialah 9 orang Raja Melayu dan mereka telah menyediakan tuntutan dan cadangan yang sesuai untuk menjaga status dan keselamatan rakyat. Antara Sultan yang bersuara tegas ialah Sultan Badishah dari Kedah, Sultan Abdul Aziz dari Perak, Sultan Ibrahim dari Johor, menuntut kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan seperti sebelum 1941, menuntut supaya perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai rakyat Raja Melayu dikekalkan dan tidak menolak kehadiran British, tetapi menuntut kuasa mereka serta perlindungan kepada orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Peranan rakyat pula ialah para pembesar yang bertindak sebagai penasihat kepada Raja. Sebahagian mereka merupakan pemimpin UMNO yang mendukung idea penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mereka mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Dan kerjasama mereka telah membolehkan prinsip politik, pentadbiran, agama Islam dan bahasa Melayu serta pengekalan institusi Raja Melayu dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita pergi pada tajuk yang seterusnya hari ini iaitu pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Perkembangan politik di Sarawak dan Sabah amat berbeza daripada Tanah Melayu. Di Tanah Melayu, orang Melayu telah berjaya menolak penjajahan mutlak British. Tetapi di Sarawak dan Sabah, mereka telah dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak. Di Sarawak, keturunan James Brooke, manakala di Sabah pula, SBUB telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Pergerakan politik di Sarawak, Vainer Brooke iaitu Raja terakhir Sarawak telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, kerana beliau telah tua dan uzur. Yang kedua, penggantinya Anthony Brooke tidak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Vainer Brooke telah menghantar Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak. Pengisytiharan penyerahan Sarawak kepada British telah dibuat oleh Vainer Brooke pada 8 Februari 1946. Pemimpin-pemimpin tempatan telah membuat bantahan bersama Persatuan Kaum Tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Di antaranya ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah iaitu Ketua Masyarakat Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Sarawak PMS, Persatuan Dayak Sarawak PDS. Okey, mengapakah mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British? Yang pertama, kerana perkara tersebut bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Apakah Perlembagaan 1941? Perlembagaan 1941 ialah perlembagaan bertulis pertama di Sarawak. Vainer Brooke berjanji akan memberikan kerajaan sendiri kepada Sarawak dan kuasa mentadbir akan diberikan kepada Majlis Negeri iaitu Penduduk Bumiputera Sarawak. Ahli-ahli Majlis Negeri akan dilantik oleh Raja Sarawak. Tetapi Vainer Brooke telah mengukir janji. Sedangkan dalam Perlembagaan 1941, Vainer Brooke berjanji akan beri kerajaan sendiri kepada Sarawak. Yang kedua, mereka menentang kerana keputusan itu dibuat oleh Vainer Brooke tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua mereka. Walaupun Vainer Brooke telah mengadakan mesyuarat dengan Majlis Negeri, iaitu dengan penduduk tempatan,
Tetapi sokongan anggota bukan Bumiputera dan pegawai British telah menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British pada 1 Julai 1946. Cara penentangan. Penentangan pengisytiharan secara terbuka oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu dan Parti Dayak Sarawak. Penentangan secara demonstrasi, berkumpul ramai-ramai secara aman dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British oleh kaum ibu dalam PKMS. Kerajaan British telah mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9 yang memberi amaran bahawa tindakan akan diambil terhadap kaki tangan kerajaan yang terlibat sebagai tindak balasnya. Tindak balas penduduk tempatan ialah seramai 338 kaki tangan awam telah meletak jawatan sebagai tanda bantahan. Pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak telah menghasilkan kumpulan Rukun 13 sebagai tindakan terhadap tekanan politik British. Rosely Dobbie iaitu anggota Rukun 13 telah menikam Sir Duncan Stewart, Governor Sarawak yang baru dilantik semasa beliau melawat Sibu pada 3 Disember 1949. Okay, ini gambar dia, Rosely Dobbie. Akibatnya, Rosely Dobbie telah dihukum gantung sampai mati bersama rakan-rakannya lah. Okay. Kegiatan membangkitkan kesedaran politik di Sabah pula amat perlahan, berpecah belah dan tidak berkesan. Persatuan yang ada ialah persatuan sosioekonomi. Sosial dan ekonomi yang bersifat sederhana, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Labuan dan Jesselton. Semasa Sabah dijadikan jajahan takluk British, tidak terdapat tentangan yang jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Okey, terus kepada latihan iaitu soalan objektif. Okey, pelajar boleh jawablah soalan objektif ni berkaitan Sabah dan Sarawak lah. Cikgu fokus kepada Sarawak dan Sabah, penentangan di Sarawak dan Sabah. Okey. Soalan kedua. Okey. Soalan ketiga. Soalan keempat. Dan soalan kelima. Ini adalah soalan SPM sebenar, soalan tahun-tahun lepas. Jadi pelajar-pelajar tolong buat. Okey. Soalan keenam. Okay. Soalan ketujuh. Soalan ketujuh. Soalan ke-8. Okey, ada 8 soalan objektif. Jadi, sekian saja pengajaran cikgu hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan buat latihan yang untuk mengukuhkan lagi ataupun menguji pelajar terhadap sesi pembelajaran sebentar tadi. Jadi, sekian. Terima kasih.